Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada malam ini kita masih lagi diberikan peluang dan keizinan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat kita bersama-sama berada pada surau An-Nur, berada di dalam surau An-Nur, Bandar Puteri pada malam ini, dan juga kita diberikan keizinan oleh Allah Ta'ala untuk dapat kita berada dalam pengajian kuliah maghrib pada malam ini. Di samping kita dapat diberikan peluang untuk dapat kita menunggu waktu salat di antara maghrib hinggalah ke Isya. Moga-moga dengan kelebihan-kelebihan peluang yang Allah Ta'ala berikan pada kita ini, ia menjadikan salah satu daripada asbab untuk kita beroleh rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping ia menjadikan kita salah satu daripada ruang untuk kita beroleh keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimat yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, pada malam ini insya-Allah saya nak menyampaikan berkenaan dengan tajuk yang berkait dengan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memandangkan kita sekarang ni berada pada bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi eloklah untuk kita bercerita berkenaan dengan tajuk tersebut insya-Allah. Baik. Cuma yang saya nak sentuhkan pada malam ini adalah tentang ada beberapa perkara yang disarankan oleh para ulama untuk kita mengerjakannya supaya ia menjadi asbab untuk kita dapat sentiasa berdampingan ataupun di kalangan umat Nabi SAW yang duduk di samping Nabi SAW itu pada hari kiamat. Jadi ini salah satu daripada satu peluang yang begitu besar, satu amalan yang begitu penting untuk kita sama-sama kerjakan dan kita sama-sama usahakan supaya dengan amalan-amalan tadi dan asbab-asbab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk di kalangan hamba-hambanya yang berada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari qiyamah. Allahumma amin. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, bila kita menyebutkan tentang keadaan pada hari kiamat, salah satu daripada nama bagi hari kiamat ini, kalau kita baca dalam Quran, ia disebut sebagai Yaumul Fasl, iaitu hari di mana manusia itu akan diberikan keputusan. Al-Faslu itu juga memberi maksud, iaitu hari manusia akan dipisahkan, manusia akan berasingan di antara satu dengan yang lain. Kerana hari akhirat bukanlah hari untuk manusia itu dapat bersama dengan orang-orang yang mereka inginkan atau orang-orang yang mereka kasihi. Tapi hari kiamat itu adalah merupakan hari yang disebutkan hari nafsiyah, di mana setiap manusia
mereka hanya memikirkan tentang diri mereka sendiri. Hatta pun mereka itu adalah di kalangan para anbiya sekalipun alaihimus salatu wassalam. Sebab tu kita boleh melihat dalam hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya, apabila disebutkan dalam bab syafa'ah, ketika semua umat manusia dihimpunkan oleh Allah Ta'ala di mahsyar, dan Allah menghimpunkan semua manusia di mahsyar seperti anak-anak panah yang telah diletakkan di dalam busurnya. Cuba tuan-tuan bayang, kalau kita ambil satu bekas anak panah, kita sumbat dalam bekasnya itu sampai dia menjadi padat, sehingga tidak ada lagi ruang untuk diletakkan anak panah itu. Maka demikianlah gambaran yang disebut oleh Nabi SAW keadaan manusia pada hari kiamat. Walaupun begitu sesaknya manusia, walaupun begitu ramainya manusia, tapi tidak ada seorang pun yang akan mengingati di antara orang-orang yang mereka kasihi atau orang-orang yang mereka mempunyai hubungan kekerabatan atau pertalian pada hari itu, melainkan mereka hanya memikirkan diri mereka. Sebab tu hadisnya panjang, disebutkan mereka bagi jumpa Nabi Adam alaihissalam, minta syafaat. Nabi Adam kata, tak boleh, aku bukan ahli untuk memberikan syafaat, aku juga memikirkan diriku. Begitu juga kepada Nabi Nuh alaihissalam, begitu pada Nabi Ibrahim alaihissalam, begitu pada Nabi Musa alaihissalam, begitu pada Nabi Isa alaihissalam, sehinggalah kesemuanya mengatakan, pergilah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya para anbiya dan rasul pun mereka ni maksum daripada dosa. Mereka tak ada dosa tuan-tuan. Allah pelihara mereka daripada dosa. Bahkan para anbiya dan rasul, mereka tak kena hisap amalan. Mereka tak dihisap amalan mereka. Sepatutnya kalau kita dah jadi Nabi dan Rasul, kalau dah memang tak ada dosa, hisap amalan pun tak ada, nak risau apa? Nak risau apa? Tak perlu risau lah. Yang kena risau ni kita. Pasal yang nak kena tanya tu kita. Yang nak kena dihisap amalan itu kita. Tetapi tuan-tuan, perhatikan hadis tu menunjukkan Nabi Adam pun tolak kerana memikirkan tentang kesalahannya dahulu yang pernah memakan buah khuld. Walaupun Allah dah kata dalam Quran, Allah dah terima, Allah dah maafkan. Nabi Nuh AS memikirkan tentang, ia meminta Allah selamatkan anaknya, walaupun itu bukan perbuatan dosa. Nabi Ibrahim AS memikirkan tentang 3 kali pembohongan yang baginda buat, walaupun itu bukan satu pembohongan. Begitulah Nabi Isa, begitulah Nabi yang lain. Bayangkan benda yang tak dosa pun orang risau tuan-tuan. Ini kan pula kalau benda yang dosa. Tapi poin yang saya nak sebut kat sini, pada hari kiamat manusia hanya akan mengingati satu insan sahaja. Semua manusia hanya mencari satu insan sahaja. Semua manusia baik daripada umat Nabi mana-mana pun, mereka hanya nak mendekati seorang insan sahaja, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang lain tidak tuan-tuan. Sebagaimana Allah sendiri sebut dalam Quran, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Mereka akan lari daripada adik-beradik, lari daripada mak ayah, lari daripada pasangan, lari daripada teman, semuanya lari. Kenapa? Sebab tahu mereka ni bukan nak menyelamatkan, mereka ni menambahkan lagi beban kita. Bukan dia nak tolong kita, dia bebankan kita lagi adalah. Sebab tu mereka menjauhkan diri daripada orang-orang yang mereka dahulu di dunia mengasihani dan mencintai mereka. Sebab itulah tuan-tuan, penting untuk kita sama-sama usahakan beberapa amalan ini supaya kita di akhirat kita termasuk dalam golongan yang Allah berikan naungan rahmat. Di atas rahmat itu Allah berikan kita dapat bersama dengan
menghampiri dengan junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang pertama hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tidak dapat tidak, yang pertama yang dapat menyatukan kita, menghimpunkan kita bersama dengan Nabi SAW adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah asas yang pertama. Beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saja tidak mencukupi. Iman, ada orang beriman, tetapi kesempurnaan iman itu adalah cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi segala kecintaan pada dirinya sendiri dan apa yang ia sayangi. Sebab tu ada orang confuse, beriman, oh dah cukup dah, insya-Allah kalau kita beriman kita boleh duduk dengan Nabi SAW. Belum tentu. Beriman tu asbab untuk dapat syafaat, tapi bukan bererti duduk dekat. Sebab ada hadis Nabi SAW menyebutkan, bila Abu Hurairah tanya Nabi SAW, man as'adan nas bi syafa'atika ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berbahagia dapat syafaatmu? Nabi SAW jawab, man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah. Maknanya dia tu beriman. Maknanya kata dia tu Muslim. Itu layak dapat syafaat saja, valid lah. Dia ada keahlian untuk dapat syafaat tu. Tapi untuk duduk dekat, itu belum lagi. Kerana nak duduk hampir di samping Nabi SAW, di bawah naungan arash Allah Ta'ala, bukan bawah naungan saja, tapi di bawah naungan yang paling dekat dalam kalangan Nabi SAW. Tidak dapat tidak, kesempurnaan iman itu adalah mencintai Nabi SAW dengan kecintaan melebihi daripada yang segalanya. Ini yang Nabi pernah test Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kalau Nabi SAW hidup zaman kita, tuan-tuan, kalau Nabi tanya kita, payah juga nak jawab soalan ni. Hatta Sayyidina Umar pun Nabi pernah tegur, sebab cara dia sayang Nabi pun belum tepat. Sehingga kan bila Nabi tanya pada Umar, ya Umar, bagaimana diriku terhadap kamu? Bagaimana diriku pada kamu? Maka jawab Sayyidina Umar radhiyallahu an, ya Rasulullah, wallahi bi abi wa ummi la anta ahabba ilayya min mali wa waladi wa ahli illa nafsi. Engkau demi Allah, aku lebih sayang daripada hartaku, daripada anak pinakku dan daripada keluargaku. Lebih aku sayang engkau ya Rasulullah kecuali diriku. Tu kata Umar. Maka jawab Rasulullah SAW, kalau begitu wahai Umar, kau belum sayang aku. Sebenarnya sayang lah tu, tapi maksud Nabi tu bukan sayang yang mutlak. Sayang ni ada dua jenis, tuan-tuan. Al-mahabbah, cinta ni ada dua. Kita sayang kat siapa pun mesti terikat dengan dua rukun sayang ni. Satu disebut sebagai mahabbatul mutlak. Satu lagi dipanggil mahabbatul muqayyad. Mahabbatul muqayyadah, satu lagi mahabbatul mutlaqah. Ada dua. Kalau mahabbatul muqayyadah, kita sayang orang tu ada batas dan ada limit dia. Sayang kita kat bapak kita pun, sayang kita kat mak kita pun, tapi Quran kata, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau mereka berdua yang kamu sayang pun suruh mensyirikkan aku, jangan kamu taat pada mereka walaupun kamu sayang mereka. Tak boleh. Sama juga Allah Ta'ala sebut dalam ayat Quran yang lain, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ila akhiril ayat. Tak dikira seseorang tu beriman pada Allah kalau dia boleh sayang orang-orang yang memusuhi Allah, sekalipun bapa mereka,
sekalipun isteri mereka, sekalipun anak mereka. Allah kata tak beriman. Kalau kita sayang mereka sampai korbankan sayang kita pada Allah dan Rasul, tak boleh. Maknanya ada batas, ada had dia, ada sempadan dia. Tapi ada sayang ni, kita tak boleh bagi sempadan, kerana tiada sempadan cinta pada dua perkara. Pertama, Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak ada batas. Sebab itu bila Umar dengar begitu, Umar kata, ya Rasulullah, kalau begitu mulai sekarang engkau lebih aku cinta daripada diriku sendiri. Maka baginda SAW bersabda, al-an ya Umar, sekarang wahai Umar, barulah engkau benar-benar sayang kepada aku, dan itulah kesempurnaan kepada keimananmu. Itu Sayyidina Umar, tuan-tuan, bukan Haji Umar jiran kita. Yang tu lain. Ni Sayyidina Umar ni, tuan-tuan, orang kedua yang paling mulia selepas Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Baik. Dalam satu riwayat hadis disebutkan ada seorang pemuda, dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, aku ini kalau berpisah dengan kamu, aku akan teringat pada kamu. Setengah riwayat sebut, tak silap saya, nama dia Thauban, ya, ataupun nama sebenarnya, Thauban tu gelarannya, nama sebenarnya adalah Sudai ibn Ajlan radhiyallahu an. Dia kalau pisah dengan Nabi SAW, tuan-tuan, jauh sikit, lama sikit tak jumpa Nabi SAW, wajah dia berubah, dia jadi gelisah, jadi tak lalu makan, duk fikir Nabi SAW mana. Oh, tak boleh. Dah sampai tahap macam tu, anxiety disorder. Dah lebih kurang macam tu lah, ya. Kita ni sayang kat isi, lepas isyak tak balik, isi telefon, relax je, kan? Apatah lagi kalau dah umur 60 ke atas, haji balik ke haji tak balik, ada aku kisah. Itu dah lain. Lain masa kita muda-muda, oh tak balik nanya, tuan-tuan. Dia letak alat tracking tu supaya boleh detect kat mana suami dia. Baik. Tapi nak ceritanya, tuan-tuan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Thauban akhirnya dia datang jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, tak boleh, aku nak kena tengok kamu juga. Tapi dia kata, ada satu benda yang tadi aku fikir menyebabkan aku gelisah. Sebab apa ni? Sayang ni. Sebab sayang jadi macam tu tu. Aku terfikir, kalau kat dunia terpisah dengan kamu, aku boleh carimu dan jumpamu balik, ya Rasulullah. Tapi kalau ke akhirat, ketika mana jika aku berjauhan denganmu, di mana aku nak mencarimu? Apakah syurga yang sama aku berada denganmu, ya Rasulullah? Itu sahabat fikir, tuan-tuan. Cara sahabat berfikir tak sama dengan cara kita berfikir. Cara manusia sekarang berfikir, orang Islam sekarang fikir, ya Allah, masukkanlah aku dalam syurga, full stop, cukup. Itu pemikiran yang bagus, tapi tak cukup bagus. Sebab apa? Sahabat ni kalau dia berfikir, bukan setakat achievement dia nak masuk syurga saja. Dia nak masuk syurga untuk dia jumpa orang yang paling dia sayang dan manusia yang paling Tuhan sayang. Itu target mereka, KPI mereka begitu. Itu yang salah satu nikmat yang Allah bagi, kegembiraan yang Allah bagi. Salah satu nikmat dalam syurga tu, bukan syurga tu saja, tuan-tuan. Antara salah satu nikmat yang Allah bagi dalam syurga tu, yang Allah sebut dalam Quran, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Mereka dapat jumpa orang-orang yang Allah sayang. Dapat jumpa Nabi SAW, dapat jumpa semua para Nabi, semua para Rasul, semua para sahabat. Oh, gembira. Sebab nama-nama ni lah yang kita belajar masa kat dunia dulu. Tokoh-tokoh ni lah yang kita belajar masa kat dunia dulu. Dan mereka pun lah yang kita nak jumpa pun. Maka begitulah bagaimana sahabat ini memikirkan. Kemudian Nabi kata, apa yang kau sediakan pada amalanmu?
Dia kata, aku tidak ada amalan seperti mana amalan yang boleh aku lakukan sebagaimana amalanmu ya Rasulullah, atau amalan Abu Bakar, atau amalan Umar. Tetapi dia tak ada amalan lah. Ada amalan, tapi tak bolehlah setanding amalan Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Tapi dia kata, yang aku ada, aku sangat menyayangi mereka lebih daripada apa yang aku milik. Maka Nabi SAW bersabda, Al-mar'u ma'aman ahab. Setengah riwayat lain sebut, yuhsyarun nasu yawmal qiyamah ma'aman ahab. Ataupun disebut dalam hadis, Al-mar'u ma'aman ahbat. Iaitu seseorang tu dia akan bersama dengan orang yang dia sayang. Seseorang tu akan dibangkitkan pada hari kiamat di samping dengan orang yang dia sayang. Sebab tu kita kena hati-hati dekat dunia ni, siapa orang yang kita sayang. Kalau kita sayang orang yang salah, bangun ke akhirat bersama dengan orang itulah. Ni bukan saya cerita sayang biasa-biasa ni. Ni sayang ni sampai hidup dan mati pun sanggup korban dengan orang tu. Sayang yang sanggup korbankan hidup dia, korbankan harta dia, atau korbankan masa dia kerana orang tu punya sayang dia. Dia akan dibangkitkan bersama dengan orang itulah di akhirat nanti. Sebab itu, salah satu cara untuk kita dapat dibangkitkan bersama Nabi SAW adalah dengan kita mencintai Nabi SAW dengan sebenar-benar kecintaan. Tapi macam mana kita nak cinta Nabi ni, tuan-tuan? Saya nak tanya tuan-tuan, boleh tak tuan-tuan sayang orang yang tuan-tuan tak jumpa? Boleh? Siapa kat sini yang dia berkahwin dengan isterinya, tapi dia berkahwin tanpa dia jumpa isteri dia? Sila angkat tangan. Ada? Koklah ada. Alhamdulillah Ustaz, saya masa akad nikah tu tak tengok lagi isteri. Lepas akad nikah pun tengok. Yang tu saya tabik hormat lah. Kalau ada tu saya tabik hormat lah. Mana ada orang nak kahwin tak tengok lagi bakal isteri? Biasanya sebelum kahwin tu tengok banyak kali lah, kan? Ni contoh lah, kan? Maknanya mesti kita nak kena tengok. Sebab Nabi pun suruh kita tengok. Nabi kata pada sebahagian sahabat, kepada Mughirah, Nabi kata pada Mughirah bin Syu'bah, pergilah tengok tunang kamu supaya dia menambahkan rasa sayang kamu pada dia. Tapi tengok wajah lah, bukan suruh tengok semua, kan? Tapi tuan-tuan, kita tak pernah tengok Nabi SAW, macam mana rupa Nabi SAW. Kita hanya dengar saja. Kita belajar dalam kitab Syama'il, diceritakan rupa paras Nabi macam mana, hidungnya macam mana. Sahabat Nabi, tuan-tuan, diorang sayang kat Nabi sampai mereka hafal macam mana rupa paras Nabi SAW. Sebab itulah kitab Syama'il itu ditulis. Kerana di situlah sahabat boleh describe, cerita balik uban Nabi banyak mana. Saya nak tanya, kita sayang ayah kita tak? Berapa uban ayah kita ada? Isteri sayang suami tak? Berapa uban suami ada? Belum tentu boleh jawab. Tapi sayang sahabat ni sayang yang luar biasa. Uban Nabi pun, dia orang sambil tengok muka Nabi, dia orang kira uban Nabi. Diorang hafal macam mana kening Nabi, macam mana hidung Nabi, macam mana dada Nabi. Semua tu dalam imajinasi, di dalam fikiran dan hati mereka. Ajaib, hebat. Ya. Tapi tuan-tuan, nak sayang pada Nabi SAW yang kita tak pernah tengok, kita tak pernah jumpa ni, pertama mesti kena baca sirah Nabi SAW. Sebelum kita meninggal, tuan-tuan, saya minta tolong pada diri saya sendiri dan pada tuan-tuan semua. Saya menasihati diri saya khususnya, sirah Nabi SAW tu kita khatamkanlah. Daripada permulaan Nabi SAW dilahirkan sampailah kepada kewafatan Nabi SAW, semua cerita tu dalam kepala kita dan dalam ingatan kita. Begini sahabat menanam cinta para tabi'in kepada
anak-anak mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, kunna nu'allimu auladana bihibbin nabi sallallahu alaihi wasallam kama nata'allamuhum bisuwaril Quran. Kami ajar anak-anak kami sayang Nabi SAW macam mana kami ajar mereka mengenal surah-surah Al-Quran. Quran mereka kenal, Nabi dengan Quran pun kami tak asingkan, kami suruh mereka kenal Nabi SAW macam mana mereka kenal Al-Quran itu sendiri. Itu penting. Ya. Sebab apa tuan-tuan? Sebab bila kita tak kenal Nabi SAW, dan kalau kita baca sirah Nabi pun tuan-tuan, dia ada keajaiban. Saya ingat lagi ada seorang sahabat saya. Dia bukanlah sahabat sekolah, bukanlah. Maknanya saya kenal dia daripada masjid juga. Dia minta, Ustaz tolong doa lah. Saya ni nak buat operation, tapi BP ni tak lepas. BP dia tinggi. So dia kata, Ustaz tolonglah doa. Saya kata, insyaAllah saya tolong doa lah, moga Allah pemudahkan, sebab lama sangat dah order ni. Lepas tu dia kata, saya boring lah kat hospital. Saya datang ziarah dia, saya bawa satu buku kecil tentang dipanggil satu kitab yang ditulis oleh guru saya dulu, Syekh Dr. Sulaiman Omar Al-Ashqar. Dia tulis tentang suka duka Nabi SAW dalam kehidupan. Sirah tu tapi dia dah kompreskan. Dia dah orang kata apa, ringkaskan. Dia pilih. Saya bagi dia baca buku tu. Dia baca, ada masa dia senyum, ada masa dia menangis. Alhamdulillah, lepas tu doktor datang cek tekanan BP normal. Ni bukan saya tipu ni, normal. Dia boleh pergi masuk, buat pembedahan dan selamat dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nak katakan tuan-tuan, baca kisah Nabi SAW, kita bukan dapat tahu kenal Nabi SAW saja, tapi Allah akan campakkan rahmat dan ketenangan dalam jiwa kita, dan ia juga adalah merupakan satu mukjizat. Sebab Nabi itu sendiri adalah tanda-tanda perutusan Allah, dan pada baginda itu ada mukjizat. Kalau kita kawan tengah sakit, hantar kat kawan cerita pasal kita masa sekolah, makin demam lah kawan tu. Ya, makin teruk lah dia. Maka ini menunjukkan, pertama, kita kuasailah mengenai kehidupan Nabi SAW. Yang keduanya, lepas kitab sirah, kita kena ada kitab Syama'il yang menceritakan perjalanan hidup Nabi SAW, apa yang baginda suka, apa yang Nabi tidak suka. Banyaklah sekarang ni kitab-kitab macam tu, kita boleh baca. Kita boleh baca dan jadikan ia sebagai bacaan. Kalau kita dah khatam pun kita boleh ulang dan kita khatamkan lagi. Baik. Kemudian yang ketiga, kita nak mencintai Nabi SAW, kita kena jaga pusaka Nabi. Nabi SAW tidak meninggalkan kita dinar dan dirham. Suatu baginda SAW sebut, fa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Para Nabi dan Rasul itu dia tidak mewariskan kepada kamu dinar dan dirham. Walakinnahum warratha al-ilm. Tetapi dia mewariskan kepada kamu adalah ilmu. Ilmu itu merujuk kepada ilmu Al-Quran dan ilmu hadis ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. So, kita teruskan belajar ilmu tentang Quran, sampailah kita bila baca Quran tu tuan-tuan, kita boleh bayangkan, bila baca ayat Quran tu, kita boleh bayangkan bagaimana ayat Quran tu cerita tentang apa, sebab nuzulnya apa. Seronok baca Quran ni kalau kita faham. Tengah baca surah Al-Ahzab, kita teringat kisah peperangan Ahzab, kita ada feeling, kita menjiwai ayat itu. Ya. Kemudian apa lagi? Kita baca tentang hadis-hadis Nabi SAW. Memang banyak hadis Nabi kita nak khatam tu payah. Tapi guru saya kata paling kurang mesti kita kena khatamkan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Lepas dah habis tu pergi kepada Sunan Sittah. So kita lengkapkan ada 8 kitab hadis. Kalau nak belajar syarah tu lamalah. Paling kurang kita baca terjemahan. Baca terjemahan pun okey dah. Kalau tak faham nanti kita boleh rujuk pada orang-orang yang ahli dalam perkara itu. Ya. Baik. Kemudian
Antara untuk kita menambahkan rasa cinta pada Nabi SAW adalah kita mengamalkan sunnahnya. Maknanya kita jadikan hidup kita ni seperti mana hidupnya Nabi SAW itu. Saya teringat Imam Ahmad bin Hanbal, anak murid pada Imam Asy-Syafi'i. Anak murid pada Imam Asy-Syafi'i, masa dia nak kena tangkap dulu oleh pemerintah kerana dia mengatakan Quran itu bukan makhluk. Dia nak ditangkap, nak dipenjarakan. Dia tumpang rumah anak murid dia. Bila dia tumpang rumah anak murid dia kata, tuan guru duduklah sini. Tak apa, saya akan jagalah, soroklah identiti ni, rahsia ni. Tapi dia kata, aku akan duduk di sini 3 hari saja. Kenapa 3 hari? Sebab aku malu dengan Nabi SAW. Nabi SAW dulu nak hijrah, nak kena bunuh juga. Aku ni bukan nak kena bunuh, nak kena tangkap. Nabi pun duduk di Gua Thur 3 malam. Takkan aku nak duduk rumah kamu ni sebulan? Lepas hari yang keempat dia keluar, kena tangkap dia. Oh, kalau kita tak ada dah fikir nak ikut Nabi dah masa tu. Masa tu kita fikir diri kita lah, kan? Tapi ni begitu sayangnya. Sama juga Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ketika beliau nak tidur, beliau akan tidur persis seperti mana tidurnya Nabi SAW. Bila ditanya kepadanya, kenapa kau tidur begini? Kerana inilah cara tidur kekasih kepada kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maknanya kita cuba buat sunnah-sunnah Nabi SAW ni dalam hidup kita. Kita mulakan daripada sunnah yang kecil, dan sehinggalah kepada sunnah yang besar. Baik. Okey, banyak lagi tuan-tuan, tapi saya ringkaskan setakat itu. Kemudian yang seterusnya, untuk kita dekat di samping dengan Nabi SAW adalah perbanyakkan solat tahajud. Perbanyakkan solat tahajud ataupun solat malam. Solat malam. Kenapa? Kerana ada satu riwayat daripada Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Rabi'ah ni seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia memberi khidmat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khidmat dia apa? Kalau Nabi nak semayang, dia sediakan hamparan, dia sediakan tempat wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni. Tapi tuan-tuan, kita tengok cara Nabi SAW nak tegur sahabat ni sangat berhikmah. Sangat berhikmah. Nak ikut semayang malam dengan Nabi ni tuan-tuan, sahabat pun tak mampu. Ini kan kita. Dalam satu hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia pernah ikut. Kalau tuan-tuan belajar kitab Riyadhus Shalihin ada disebut. Dia pernah ikut solat di belakang Nabi SAW. Oh, sudah isyak. Azan dulu. Azan dulu. Kita sambung sekali. Allah.
Baik tuan-tuan muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati oleh Allah. Sambung sikit lagi tuan-tuan. Kemudian yang Rabi'ah ini apabila sebut tentang Abdullah bin Mas'ud tadi dalam satu riwayat, beliau pernah solat di belakang Nabi SAW dalam satu solat malam, sehingga kan beliau berkata, aku telah mengingini sesuatu yang tak patut aku ingin. Ada dua perkara. Satu, aku ingin tinggalkan mufaraqah, maknanya dia nak mufaraqah, tak nak ikut Nabi SAW kerana lamanya Nabi salat. Yang keduanya, atau aku nak ikut tapi aku ingin duduk, maknanya Nabi SAW berdiri, dia semayang duduk. Sebab apa? Lamanya Nabi semayang. Jadi Rabi'ah ni radhiyallahu ta'ala anhu, bila dia bagi khidmat kepada Nabi SAW, kemudian Nabi tengok dia tak semayang lah, tapi dia tolong provide lah semua. Habis semayang, Nabi SAW tanya kepada beliau, Nabi kata, ada tak apa-apa hajat yang kau inginkan supaya aku doakan untuk kamu? Uish tuan-tuan, saya rasa kalau kita diberikan tawaran macam tu, itu satu tawaran yang sangat besar. Katakan Nabi SAW cakap kat tuan-tuan, ni katakan ya, ada hajat apa-apa tak? Baginda nak doakan, dan confirm doa baginda itu mustajab. Tapi mesti satu permintaan saja, tak boleh banyak-banyak. Rabi'ah pun fikir, Nabi sambung semayang, dia duduk fikir. Habis bagi Nabi SAW, dah ada tak? Belum. Bangun balik semayang, lama dia fikir tu, nak minta apa tu? Sebab dia pun belum berkahwin, dia pula bukan orang yang berada. Jadi banyak yang bermain dalam fikiran dia. Sampai akhirnya dia berkata, ya Rasulullah, aku tidak ada dah hajat yang lain, melainkan aku ingin aku berada di dalam syurga, yang di mana syurga engkau duduki, supaya aku dapat sentiasa di sisimu sebagaimana aku di sisimu pada malam ini. Dia minta yang tu. So Nabi doakan. Tapi selepas Nabi SAW doakan, Nabi tak berhenti sampai situ saja.
Nabi kata, baik, kalau engkau ingin juga, Nabi dah doakan, tapi jika engkau ingin juga berada dalam syurga bersama dengan aku, fa'inni alayya bikathratis sujud. Kau kena tolong aku dengan memperbanyakkan sujudmu. Sujud tu merujuk kepada solat malammu. Tengok cara Nabi tegur. Tak adalah Nabi kata daripada awal, duduk saja, tolong buat apa semua, air wuduk tak join sekali ke? Nabi tak kata begitu. Sebab benda-benda sunat ni dia tidak wajib lah. Ada pilihan siapa nak buat, siapa tak nak buat. Walaupun buat itu lebih baik, tapi akhirnya bila dia jawab dia nak berada dalam syurga bersama Nabi SAW, Nabi bagi salah satu panduan, iaitu kamu kena membantu supaya memperbanyakkan sujud. Sujud itu adalah merujuk kepada salat. Yang dimaksudkan salat oleh Nabi SAW itu adalah salat malam. Kerana salat malam ini adalah merupakan salat yang menjadi amalan tradisi atau pusaka warisan para anbiya alaihimus salatu wassalam. Tak ada para nabi dan rasul yang tak salat malam, tak ada. Semua yang mana Allah bangkitkan salat malam. Hatta kalau tuan-tuan baca Quran, wahyu kedua yang Allah perintahkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salat malam. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Wahai orang berselimut, kata Nabi, kata Allah SWT, bangun, berikan peringatan, dakwah. Tapi sebelum kamu nak berdakwah, wa rabbaka fakabbir, kepada Tuhan kamu hendaklah kamu bertakbir. Maksudnya adalah kamu solat, kamu kerjakan solat. Maka ini adalah menunjukkan di antara perkara yang kedua yang boleh kita lakukan, tuan-tuan, supaya kita dapat bersama dengan Nabi SAW. Yang ketiganya tidak lain dan tidak bukan, kita semua maklum, adalah merupakan berselawat kepada Nabi SAW. Ya, sebab tanda kita ingat pada Nabi SAW adalah tandanya melalui sebutan. Kata para ulama, man ahabba fulanan fa aktsaruhum alaihi dzikra. Siapa yang sayang pada seseorang, dia itu akan banyak membuktikan sayangnya dengan sebutannya. Yalah, kita kalau sayang ke orang tu, di mulut kita ni tak pernah lekang sebut tentang orang itu. Macam mana sayang Nabi SAW pada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, walaupun beliau dah wafat, dah meninggal lama dah, tapi kalau Nabi SAW sembang dengan isteri yang lain, mesti nama Khadijah ni sebut. Sampai Aisyah pun jadi, dalam riwayat sebut, Aisyah jadi cemburu. Aisyah kata, kalau perempuan tu masih hidup di saat ini, nescaya gigi pun dah tak ada dah, nak kata tua dah. Sampai tahap begitulah cemburu Aisyah ni. Orang muda lain macam cemburu dia, tuan-tuan. Ya? Tapi tak tahulah isi tuan-tuan kot tua-tua mencemburu juga kan. Baik. Jadi nak ceritakan dia cemburu. Nabi kata, tak. Kamu macam mana pun Aisyah, kamu tak boleh beri anak pada aku. Khadijah melahirkan anak-anak aku. Dan Nabi sebut satu-satu. Kalau isteri lain dah tahu dah, kalau Nabi cerita tu mereka diam. Sebab apa? Sayang. Walaupun isterinya sudah tiada. Maka demikianlah juga bila kita sayang kepada Nabi SAW, maka kita perlu memperbanyakkan selawat kepada Rasulullah SAW. Kerana Nabi sebut, aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salah. Orang yang paling aula, yang paling utama, setengah riwayat sebut yang paling akrab, yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat, adalah orang yang paling banyak selawatnya kepada aku. Paling banyak selawatnya pada aku. Sebab itu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, seorang sahabat Nabi, dia bangun semayang malam tu, dia bangun malam tu, bukan sekadar dia solat malam, dia solat malam sikit je, baki sepanjang yang sisa malam tu dia selawat saja. Kerana itu pun termasuk daripada qiyamul lail. Qiyamul lail ni tak seperti dengan semayang saja.
Kalau kita bangun tolong orang pun qiyamul lail lah juga. Kita bangun baca Quran pun qiyamul lail lah juga. Hatta kita bangun tu nak berselawat pun qiyamul lail juga. Maka itu pun termasuk daripada qiyamul lail. Maka sebab itu diperbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita tengok pun tuan-tuan dalam hidup kita ni, kalau kita sedar tuan-tuan, dalam setiap hari Allah wajibkan kita ataupun Allah jadikan asbab untuk kita tu kena berselawat kat Nabi SAW tiap hari. Kok mana pun tak boleh lari lah. Antaranya dalam semayang. Siapa tak selawat kat Nabi SAW dalam tahiyat akhir, salatnya tidak sah. Salatnya tidak sah. Saya bila saya buat tentang penghayatan salat, saya terfikir tuan-tuan, kita semayang ni, kita sembah Allah, bukan sembah Nabi Muhammad SAW. Tapi kenapa ketika kita menyembah Allah, Allah tetap suruh kita sebut nama Nabi Muhammad SAW walaupun kita sedang menyembah Allah? Kenapa? Pernah tak tuan-tuan terfikir? Ke tuan-tuan semayang baca je selawat macam biasa? Cuba kita hayati. Kita menyembah Allah Ta'ala, tuan-tuan bayang, daripada Allah, mula angkat takbir pun dah sebut nama Allah, rukuk sebut nama Allah, iktidal sebut nama Allah, baca Quran pun kalam Allah, semua nama Allah. Tiba-tiba break antara 2 rakaat, tahiyat awal ada, kemudian hujung tahiyat akhir ada, masuk selit selawat kepada Nabi SAW. Kalau tak baca selawat Ibrahimiyah masih sah semayang. Tapi kalau tak selawat pada Nabi SAW, maknanya selawat pada Nabi, tak selawat pada Ibrahim, tak apa, sah. Tapi kalau tak selawat pada Nabi SAW, memang tak sah semayang. Allah jadikan dia syarat kepada ibadat menyembah Allah tu diterima. Sebab apa agak-agaknya tuan-tuan? Kenapa Allah wajibkan agak-agak? Tuan-tuan pernah kaji tak? Kenapa Allah wajibkan kita selawat pada Nabi SAW dan semayang? Ke kita buat je, kita tak tahu sebab? Antara salah satu sebabnya kerana setiap kali Nabi SAW salat, di dalam sujud baginda SAW, baginda doa untuk umatnya. Baik solat fardu, baik solat sunat, dalam sujud baginda doa untuk umatnya. Sebab tu dalam satu riwayat, Aisyah pernah tengok Nabi sujud, kemudian bila Nabi SAW bangun, janggut Nabi basah. Basah kenapa? Nangis. Nangis siapa? Fikir pasal kita lah. Sebab Nabi akan tiada. Nabi tahu Nabi akan wafat, sedangkan umatnya ada di masa akan datang. Kita pun pernah juga sujud lama, jaga-jaga basah juga janggut sikit. Pasal apa? Air basi. Nyenyak sangat tidur. Ambil peluang kan, tidur lama. Bila orang kejut, kenapa? Doa panjang tadi. Sebenarnya itu tidur kan? Baik, ringkaskan tuan-tuan. Jadi nak sebutkan Nabi SAW doa kepada umatnya di dalam sujudnya. Maka sebab itu Allah Ta'ala kata, wa rafa'na laka dhikrak, kami akan angkat nama kamu. Kok mana pun umatmu mesti kena sebut namamu. Dalam azannya, menjawab azannya, dalam salatnya. Bahkan Allah letak syarat, doa tak akan dikabulkan kalau tak selawat pada Nabi SAW. Mana-mana doa, angkat tangan, tak mula dengan selawat, tak tutup dengan selawat, aku tak angkat doa tu. Doa lah minta apa pun, doa lah waktu mustajab pun, tak ada selawat aku tak terima. Punya ketat syarat Allah Ta'ala letak. Walaupun dalam doa tu kita puji Allah kan, alhamdulillah, puji Allah Ta'ala, selawat tak ada, minta maaf lah. Doa tu aku tak akan angkatkan ke langit dan aku tidak mustajabkan. Saya fikirlah tuan-tuan, kalaulah Allah tak wajibkan kita selawat kat Nabi dalam semayang, kalaulah Allah Ta'ala tak letak nama Nabi SAW dalam azan dan iqamah, ataupun di dalam tak disyaratkan untuk di dalam doa sebut nama Nabi SAW, agak-agak dalam sehari berapa kali kita sebut dan berapa kali kita selawat?
kalau benda tu tak difardukan atau benda tu tak menjadi syarat sah, kan? Sedangkan Nabi SAW itu selalu mengingati umatnya. Baik, kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sikit lagi tuan-tuan, selain daripada itu adalah kita disuruh untuk dekat dengan Nabi SAW juga, memperelok dalam berbuat kebajikan kepada anak-anak perempuan dan saudara-saudara perempuan. Anak-anak perempuan dan saudara-saudara perempuan. Kalau anak lelaki macam ni Ustaz? Kalau anak lelaki kita buat baik tu dapatlah pahala, tuan-tuan. Bukan tak dapat pahala, dapat pahala. Cuma oleh kerana di zaman Nabi SAW tu, golongan wanita ataupun golongan wanita ni termasuk dalam golongan yang lemah. Mereka ni ditindas, mereka ni diperdagangkan, diperhambakan. So Islam datang mengangkat martabat wanita. Sebab tu surah lelaki dalam Quran tak ada. Walaupun cerita lelaki tu ada, tapi surah lelaki tak ada. Surah perempuan banyak. Surah Nisa Al-Kubra, surah Nisa yang besar, surah An-Nisa yang kecil ada dalam Quran. Ya, yang ulama namakan dia surah An-Nisa yang kecil. Baik. Kenapa Nabi SAW sebut sesiapa yang Allah bagi kepadanya dua orang anak perempuan, ibnatan, maka nalahu ibnatan, awikh, disebutkan au ukhtan, ataupun Allah bagi kepadanya dua saudara perempuan. Ya, sama ada Allah bagi kepada dia anak perempuan ataupun adik-beradik perempuan lah. Kemudian dia berbuat baik kepadanya dan dia menjaga kebajikan padanya, melainkan dia dengan aku rafiqun fil jannah. Menjadi rafiq maknanya dia dengan aku adalah seperti teman di dalam syurga. Atau setengah riwayat sebut dia dengan aku kahatain, seperti dua jemari, iaitu di antara jari telunjuk dengan jari tengah. Yang sama juga kalau nak dekat dengan Nabi SAW seperti jarak itu, berbuat kebajikan kepada anak yatim. Selain daripada anak yatim, adik perempuan kita, anak perempuan kita ni, jaga mereka tu betul-betul tuan-tuan. Macam mana nak tahu kita berjaya jaga mereka? Bila kita lepaskan mereka untuk mereka berkahwin, menantu lelaki kita datang jumpa, ayah, saya tabik hormat, macam mana ayah jaga dan didik isteri saya nak belajar. Supaya kalau saya dapat anak perempuan, benda yang sama saya nak didik anak perempuan saya sebagaimana ayah mendidik isteri saya. Tapi kalau menantu dia tengok pak mentua, dia tanya balik pak mentua, isteri saya ni belajar dengan siapa perangai macam ni? Yang tu masalah. Kalau dia tanya soalan itu, masalah lah kita, kan? Maknanya kita tak berjaya mendidik mereka tu dengan sempurna, ya? Sedangkan kelebihan itu adalah untuk kita dapat berdampingan dengan Nabi SAW. Baik, saya akhiri yang penutupnya tuan-tuan rahmati oleh Allah. Dan yang terakhir di sana adanya satu doa. Satu doa disebut dalam satu hadis yang dibaca oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pernah satu ketika Nabi SAW dengan Abu Bakar dengan Umar jalan berdua. Bila mereka nak keluar pada masjid, mereka dengar Nabi dan dua Abu Bakar dan Umar mendengar Abdullah bin Mas'ud sedang baca Quran. Dia semayang, dia orang semua kan nak keluar masjid, dia duduk di iktikaf kat masjid. Dia tengah semayang sambil dia baca Quran. Baca. Kemudian Nabi dengar dia baca. Nabi SAW bersabda, kalau sesiapa yang nak tahu macam mana Jibril baca Quran pada aku, dengarlah bacaan Abdullah bin Mas'ud ini. Sebab bacaan dia, sebutan dia seperti yang Jibril turunkan pada aku. Sampailah satu tempat
dia baca Quran, bila sampai satu tempat ayat dia baca Quran dalam suratul Nisa, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Dia berhenti kat situ, Abdullah bin Mas'ud berhenti kat situ dan dia berdoa. Sebab tu dalam semayang, kalau kita sampai pada ayat-ayat rahmat, ayat-ayat azab, kita boleh berhenti sekejap berdoa. Tapi bukanlah berdoa angkat tangan, tak lah. Maksudnya kita berhenti kat situ ayat, kita baca ringkas, pelan-pelan lah, jangan sebut kuat. Contoh kita baca tentang syurga, ya, berhenti sekejap, kita niatkan, tapi kena cakap Arab lah. Kalau dalam semayang cakap Melayu batal lah. Tak pun dalam hati, ya Allah masuklah aku dalam syurga ni. Atau ayat azab berhenti, ya Allah jauhlah aku dari neraka jahanam. Kalau kita baca ayat-ayat Quran tu, bila dia berhenti kat situ, Nabi kata, sekarang doa. Sekarang doa. Semua bakal doa. Abu Bakar doa, Umar pun doa, Nabi pun doa. Esok pagi Nabi jumpa Abu Bakar, Nabi tanya Abu Bakar, "Oi Abu Bakar, doa apa kau baca semalam masa kita pakat doa-doa tu?" "Kenapa ya Rasulullah?" "Sebab doa tu Allah bagi tahu menyebabkan kau dengan aku akan berada bersebelahan dengan aku dalam syurga." Maka ditanya pada Abu Bakar, "Bacalah apa doanya?" Maka Abu Bakar pun sebut, "Allahumma inni as'aluka imanan la yartad, wa na'iman la yanfad, wa qurratu 'ainin la tanqati', wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld." Bila disebut bacaan itu, Umar dengar, Umar pun ikut. Kemudian Umar kata, "Abu Bakar selalu mendahului aku dalam kebaikan." Maknanya Abu Bakar lah orang pertama dulu yang dipanggil duduk dekat dengan Nabi SAW. Kemudian barulah diiringi lewatnya adalah Umar radhiyallahu anhu. Jadi moga-moga dengan doa ini tuan-tuan, kita selalu baca dan kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah jadikan ia sebagai asbab untuk dapat kita berada di samping Rasulullah SAW. Makna doa itu, ya Allah ya Tuanku, aku memohon kepadamu iman yang tidak berkurangan. Maknanya kalau iman tu bertambah, ya. Kalau dia berkurang pun ditambah balik cepat. Dia tidaklah kurang je. Wa na'iman la yanfad, dan nikmat yang tidak kau hilangkan. Maknanya kalau Allah bagi nikmat apa pun, nikmat kebaikan, nikmat ketaatan, nikmat keampunan, jangan Allah hilangkan. Wa qurratu 'ainin la tanqati', dan penyejuk hatiku yang tidak terputus, yang tidak diputuskan, yang merujuk kepada ibadatku, kelazatan, keseronokan ibadatku, jangan Allah cabut tu, ya. Dan berdampingan dengan Nabi-Mu Muhammad SAW di syurga yang tertinggi. Bila awak baca doa ni, Nabi kata, ya, itulah doa. Mana Nabi perakui doa yang dibaca oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, saya sekadar itulah tuan-tuan untuk malam ini. Saya mohon banyak maaf kerana mengambil masa sedikit daripada tuan-tuan semua. Moga-moga Allah SWT berkati dan rahmati kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.